berita dari negeri di bawah bayu. Terus saja langsung bersama Nur Hazimah Radik di studio RTM Kota Kinabalu. Teruskan. Terima kasih Azizi Harun di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Peniaga terutamanya daripada sektor perusahaan kecil dan sederhana IKS di daerah Tawau disaran memanfaatkan teknologi maklumat untuk kekal berdaya saing dalam arus perniagaan moden yang kian mencabar. Anggota Parlimen Tawau, Datuk Mary Yap Kancing berkata, penggunaan perkhidmatan berasaskan teknologi maklumat akan dapat memastikan semua urusan lebih pantas dan mudah. Katanya penggunaan teknologi maklumat bukan sahaja meningkatkan keberkesanan urusan seharian para peniaga, malahan memacu dan merancakkan ekonomi negara. Datuk Mary Yap yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi berucap ketika merasmikan program Karnival Jualan Mega TM Tawau 2015 bertemakan Hidup dan Perniagaan Lebih Mudah di pekarangan Majlis Perbandaran Tawau. Mengenai program ini, beliau berkata ia bertepatan serta selaras dengan keperluan perniagaan dan gaya hidup masyarakat masa kini. Sementara itu, Pengurus Besar TM Sabah, Sukuria Masri berkata, karnival ini bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang penawaran perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi di Tawau. Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan agensi-agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan NGO menggembleng tenaga dan sokongan terhadap pelaksanaan projek Bandaraya Kota Kinabalu menuju sifar HIV menjelang 2020. Projek Bandaraya Kota Kinabalu menuju sifar HIV menjelang 2020 itu satu usaha kawalan dan pencegahan HIV untuk mencapai sasaran sifar jangkitan HIV baru, sifar diskriminasi dan sifar kematian berkaitan AIDS. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Abidin Madingkir, pemilihan Bandaraya Kota Kinabalu bagi melaksanakan projek berkenaan didorong beberapa faktor. Antaranya status epidemik dan beban penyakit HIV di Kota Kinabalu yang memerlukan tindakan bersepadu, komitmen kepimpinan kerajaan negeri dan kemudahan data asas HIV yang kukuh. Beliau berharap pelaksanaan projek itu mampu mengurangkan jangkitan baru HIV sebanyak 50%, meningkatkan liputan, kualiti dan penjagaan sokongan kepada penghidap positif HIV, keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai HIV. Datuk Abidin berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari AIDS Sedunia 2015 peringkat Kota Kinabalu di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Teks beliau disampaikan Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya DBKK, Robert Lipon. Konvensyen belia hobi dan gaya hidup atau lebih dikenali sebagai Hobicon terus menjadi platform mengetengahkan bakat dan daya kreativiti golongan belia menerusi hasil lukisan, cosplay, permainan dan seni persembahan. Penganjuran Hobicon kali ke-9 yang berlangsung selama 2 hari di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu ini berjaya menghimpunkan seramai 1,200 belia dari pelbagai latar belakang dan tempat bagi memeriahkan lagi Hobicon bertemakan Worlds Collide. Rata-rata peserta yang ditemui mengakui program yang menggabungkan budaya pop terbaik dari timur dan barat menerusi penerbitan komik dari seluruh dunia termasuk animasi dari Jepun, patung permainan dan collectible ini meningkatkan lagi daya kreativiti mereka. Program ini best kerana kami dapat show ourselves, kami dapat be ourselves, kami dapat menjadi sendiri kami. Ramai kawan and then jualan-jualan cosplay semua tu murah. Apa lagi cosplay performance, especially yang the cosplay march, all march, yang ramai-ramai akan datang ke sini, itu cantik. It's like having fun, and then you boleh ikut kau punya suka punya character, you just do what character that you like and then join in lah. It's like you having fun with others and then making with friends lah. Sementara itu, Presiden Hobicon 2015, Johan Julian Lee berkata, lebih daripada 50 belia menjadi sukarelawan sempena konvensyen ini selain dihadiri belia dari Semenanjung, Labuan, Sabah, Brunei serta tetamu istimewa dari Taiwan dan Filipina.
Hobicon mendapat tajaan pelbagai pihak termasuk kerjasama antara Telekom Malaysia TM Berhad, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat dan Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Jabatan Penyiaran RTM Sabah terus memperkukuh hubungan dan kerjasama baik bersama Bolkiah Mixed Group BMG dari negara Brunei Darussalam menerusi lawatan selama 5 hari di Kota Kinabalu. Menurut Ketua Rombongan BMG Hajah Norina Pehin Datuk Paduka Haji Abdul Razak, sempena lawatan tersebut pihaknya mengadakan perlawanan persahabatan seperti badminton, bowling dan bola jaring dengan warga kerja RTM Sabah di beberapa venue sekitar ibu negeri. Banyak perkara yang kami dapati dan banyak pengetahuan juga yang kami perolehi daripada RTM Sabah, misalnya mengenai dating yang which is kami baru pernah masuk ke dalamnya lah. Terima kasih kepada RTM lah, ke studio, and then yang tempat bilik editor, penyunting, kami beroleh manfaat lah daripada sana dan mengetahui serba sedikit. Rombongan ini turut mengadakan lawatan ke Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Sabah, khususnya RTM Sabah seperti Studio TV, Unit Berita Ehwal Semasa dan Konti Radio Malaysia Sabah FM dan Sabah VFM. Rombongan dari BMG seramai 13 orang ini juga disertai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Seawal pukul 6 pagi tadi berlangsung pelepasan para peserta bagi The First Kulu Adventure Challenge Race di Kulu. Seterusnya pada pukul 10.30 pagi, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki merasmi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan kali ke-32 di Tabung Haji Hotel, Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 4.15 petang, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Abidin Madingkir akan menghadiri Kota Kinabalu Buskers Festival 2015 di Segama Waterfront, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu tadi mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Azizi Harun di Angkasa Puri. Silakan.